Assalamualaikum, Nur Alis, Suzana Amiruddin. Mohon respon saya, audio dan video okey ke? Muka surat 297. Kuliah pagi tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tolong respon, audio video okey ke? Kita bersiaran atas anjuran Surau Al-Ukhwah, Taman UK Perdana. Kena belakang sikit. Alhamdulillah, di Surau Al-Ukhwah kita gunakan penawar bagi hati. InsyaAllah yang ada boleh buka muka surat 49. Kita sampai bab yang ke-7. Minta maaf, apa khabar Kak Suaidah Amin? Bismillah. Ketua Muslimat Hasmal Awang boleh tag kawan-kawan Al-Ukhwah, insya-Allah. Kita kumpul kawan-kawan. Terima kasih Kak Nazam, muka surat 49. Bab yang ke-7, penawar bagi hati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Baik jemaah muslimat, Surau Al-Ukhwah insya-Allah dah ready dengan kitab. Yang lain boleh mencatat sahajalah insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Kita bersiaran di page Ustazah Muzayyanah. Tetapi penganjur kuliah pagi ini di Jumaat yang penuh berkat, hujan lebat di beberapa tempat, di tempat Ustazah dah makin seriat. Okey. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, kita mendapat manfaat daripada hujan yang Allah turunkan ini. Amin. Okay? Semoga tadinya saya terbaca di Kuantan hujan sangat lebat. Tengok tu dah start banjir Kuantan. Allahu Akbar. Semoga peristiwa lama tidak berulang. Allahu Akbar. Semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita di Kuantan dah start banjir. Semoga Allah jaga semuanya insya-Allah.
daripada apa saja musibah mudarat yang mungkin berlaku. Okay? InsyaAllah keberkatan majlis ilmu Jumaat yang berkat, kita doakan seluruh sahabat-sahabat di seluruh Malaysia yang dalam resah, gusar, takut. Sebab apa? Sebab beberapa tempat mula hujan lebat. Ustazah pun baru perasan bila kuliah Latahzan pagi tadi, semua kata hujan di beberapa tempat. Barulah nak selak langsir sebab di tempat Ustazah memang tak lebat lah. Tidak mesti dengar kan bunyi. Tapi sangat gelap. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bab yang ke-7, pemurah dengan kepunyaan Allah. Kitab penawar bagi hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf, saya sihat tapi saya batuk, kan? Tapi batuk sekarang ni berada di tempat luar macam orang buat jenayah dah pula. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah moga Allah beri kesihatan yang baik. Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi basari. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad. Banyak tempat yang kata hujan lebat ni, insya-Allah moga-moga Allah beri selamat. Amin. Pemurah dengan kepunyaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita terlalu banyak nikmat serta rahmatnya. Allah, sesuai sangat kuliah pagi Jumaat ini, sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab tajuknya pemurah dengan kepunyaan Allah. Allah suruh kita bersifat pemurah, dermawan, suka berinfak. Ya, semua orang tahu, bukan tak tahu. Tinggal nak buat tak buat je. Tapi bila kita dah berinfak, kita dah bersedekah, kita dah menjadi dermawan, jangan duk rasa yang kita beri tu kita punya. Ya, duit keluar daripada dompet kita. Ya, kita transfer daripada akaun kita kepada akaun dia. Tetapi itu bukan kita punya. Kita jadi pemurah dengan kepunyaan Allah. Jom kita tanam rasa yang begini supaya kita tak sombong dengan kebaikan yang kita lakukan. Supaya kita tak lupa diri dan timbul kecam-kecaman kepada orang yang kita berikan pertolongan. Supaya sahabat-sahabat dirahmati Allah tidak timbul ungkit-ungkitan. Ini indahnya ilmu buat kita faham. Okey? Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita terlalu banyak nikmat serta rahmatnya. Sama ada nikmat itu berupa nikmat yang sedia ada pada diri kita maupun yang datang dari luar diri kita. Kalau kata nikmat yang ada pada diri kita ni, nikmat sempurna tubuh badan, cantik jelita wajah masing-masing. Bukan untuk dibangga-banggakan. Kita lukislah kening tak cantik jadi cantik, mata sepit jadi bulat, hidung tak mancung jadi mancung. Kita boleh buat. Tapi muslimin-muslimat dirahmati Allah, asbab apa? Macam mana seseorang ada kepandaian untuk mengukir, untuk berbuat, dan dia ikut tak perintahnya Allah, Allah bagi tak buat macam tu. Ini yang paling penting. Subhanallah. Contoh nikmat yang ada pada diri kita, mata kita, lidah, telinga. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Sekejap. Dia sebab jarang batuk. Bila dah batuk, punca saya semalam tu saya macam tersedak. Tersedak, lepas tu sampai ke malam dia macam tak lega lagi. Sampai ke hari inilah mana jadi sebab tu. Okey, contoh nikmat yang ada pada diri kita seperti mata, lidah, telinga, tangan, kaki. Bila Ustazah sebut ni, ya kita ada mata, syukur. Ya kita ada lidah, syukur. Telinga, tangan, kaki ada, syukur. Dan lain-lainnya. Dan nikmat yang datang dari luar diri kita seperti udara, muka bumi, air, matahari, sekarang ni hujan, pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Itu semua di luar diri kita. Ada Kak Nazah. Ada, alhamdulillah. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. So kalau kita nampak nikmat tu hanya timbulan harta, kita nampak nikmat tu hanya kereta, rumah, semua tu pakaian yang indah-indah. Kalau kita nampak nikmat tu hanya itu, kita memang penatlah. Sedangkan
nikmat yang banyak yang kita lebih mahal, lebih bernilai daripada kereta, rumah segala. Maksud macam mana? Orang tak ada rumah masih boleh duduk bawah jambatan. Orang tak ada kereta masih boleh berjalan kaki. Bayangkan kalau tak ada mata, tak ada hidung, tak ada telinga, tak ada mulut, tak ada kaki. Allahu Akbar. Kita nak kata macam mana lagi? Hatta ada orang yang diuji Allah takdirnya hidup dalam keadaan macam mana nak sebut Ada saya terbaca dekat mana kan? Manusia tu digelar bola. Kenapa digelar bola? Sebab dia macam bulat, tangan tak ada, kaki tak ada. Dia berguling. Nak buat apa berguling? Kat luar negara kot, orang kulit hitam macam tu, saya tak ingat kat mana saya baca. Dia berguling. So orang gelar artikel tu bertulis manusia bola. Kan? Sebab dia tak ada tangan, kaki. Tapi percayalah, dia sangat mulia di sisi Allah. Bila mana dia mensyukuri kejadian Allah untuk dia tu, Allah pilih dia tu sebagai insan istimewa. Dan dia masih berbakti. Dia taat kepada Allah, berbakti, bermanfaat kepada seluruh hamba-Nya Allah. Kerana apa? Kerana dia masih punya hati. Hati inilah tempat jatuhnya pandangan Allah. Berulang kali para asatizah kita menyebutkannya di hadapan kita. Subhanallah. Itu semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan nikmat itu dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. Dan kami, yakni Allah, jadikan bagi kamu padanya bumi sebagai lapangan kehidupan. Kenapa kita masih disuruh bersyukur walau apa derita sengsara yang kita lalui, kita masih hidup di atas bumi. Kita bukan duduk di dalam bumi. Kita masih di atas tanah, belum masuk ke dalam tanah. Kita masih bernafas, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita bukan berada di pengakhiran hayat. Kita masih hidup, kita bukan mati. Maka ini yang patut kita syukuri. Jadi orang yang bersyukur, dia boleh pandang dengan macam-macam. Tak apalah gaji kena potong, syukur anak sihat. Tak apalah kena berhenti kerja, syukur ada 2 tangan 2 kaki, masih boleh lagi berusaha dengan kudrat yang ada. Ini semua nikmatnya Allah. Tapi kalau kita tak pandang, kita nampak nikmat Allah tu duit je, maka kita rasa stres lah. Bukan saja stres, depres. Allahu Akbar, kita takut. Baik, jadi kita pandang. Itu pesanan dari Allah, surah Al-A'raf ayat yang ke-10. Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita renung sejenak tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya nikmat mata. Tanpa mata tanpa mata kita tidak dapat melihat bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa mata, kita tidak dapat melihat bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tanpa mata juga, kita tidak dapat mengecapi cahaya terang dan peristiwa yang berlaku di sekitar kita. Tanpa mata juga, kita tak dapat menikmati cahaya terang dan peristiwa yang berlaku di sekitar kita. So, andai ada di kalangan kita yang punya keluarga atau diri sendiri diuji Allah, diambil oleh Allah nikmatnya mata, dia dah merasakan dah. Betul lah Ustazah, dulu masa melihat kita tak berapa nak menghargai sangat. Sekarang bila dah tak ada mata, ya Allah, saya usaha juga nak baca Quran. Ustazah tahu saya buat macam mana? Saya pasang CD kuat-kuat, saya dengar, saya perhati, saya amat-amati. Saya ni buta belum sampai setahun Ustazah, tapi dalam buta ni lah saya hafal beberapa surah dalam Quran. Dulu saya buka mata saya ni nampak, tapi saya tak berusaha pun untuk gunakan mata ni untuk membaca Al-Quran. Masya Allah muslimat, ini kisah-kisah benar yang kita nak sebutkan. Susahnya kita tanpa mata, meraba-raba bagaikan si buta. Kan? Orang buta kesian. Tapi orang buta senyum je kebanyakan. Masya Allah, pakai tongkat, sengih. Kita pun tak faham kadang-kadang apa yang disengihkan. Subhanallah, semoga Allah anugerahi mata hati yang terang, yang cerah kepada mereka. Amin. Saya minta maaf ya yang baru masuk gangguan-gangguan ni. Saya tak selesa ditekak sebenarnya.
Waktu itu kita perlukan orang lain memimpin jalan. Itu pun sampai bila? Sampai bila kita nak suruh orang pimpin tangan kita? Akhirnya orang buta berusaha. Ada juga kelas-kelas untuk orang-orang buta belajar membaca, macam mana nak mendengar dengan baik walaupun tak melihat wajahnya orang, tak melihat mimik mukanya orang. Dengan nada suara bila orang bercerita dengan dia, dia boleh baca. Boleh baca siapa yang berada di hadapan dia. Bahkan kadang-kadang dia nampak apa yang kita tak nampak. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan mata, segala-galanya dapat kita lihat dan memudahkan perjalanan kita di dunia ini. Sahabat, itu baru satu daripada panca indera kita, baru sebut mata. Belum lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siti Aja, saya belum respon mesej, InsyaAllah nanti. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Dia jadi semput lah bila asyik batuk. Sebab saya tak rasa demam ke, saya tak rasa apa. Tapi saya rasa macam semalam tu ada benda tersekat tak lepas ke dalam. Allahu Akbar, nikmat Allah. Bagaimana pula dengan nikmat kekayaan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita? Itu juga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dihasilkan melalui usaha-usaha gigih kita. Nikmat kekayaan dia tak turun dari langit. Nikmat kekayaan tak ada ustaz-ustazah berani solatlah, lepas solat selak bawah sejadah, kompom RM500. Tak ada siapa berani. Sahabat-sahabat, cuma jaminannya Allah, tunduk patuh kepada Allah, kembali kepada Allah. Segala masalah Allah akan tunjukkan jalan keluar. Dalam setiap apa yang kita rasai susah, payah, perit ni sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allah jamin tunjukkan jalan keluar. Bagi siapa? Wa may yattaqillah. Bagi sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan tunjukkan, jadikan satu jalan keluar untuk setiap permasalahannya. Allah yang jamin. So sempit rezeki, kita kembalikan kepada Allah. Kita rasa nikmat kita diambil, dirampas, ditarik oleh sesiapa, kembalikan kepada Allah. Kita nak balas tak kat mana balas sangat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Hantar pi dia masuk penjara, senang Ustazah. Duduk kat penjara lena tidur, keluar penjara boleh bulat pula kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam itulah. Itu juga anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dihasilkan melalui usaha gigih kita. Hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala jua yang memberikan kepada kita kekayaan itu sehingga kita dapat hidup selesa dan senang. Sahabat-sahabat bersyukur tak apa yang ada pada kita ni, subhanallah. Asbabnya kita berusaha, Masya Allah, izinnya Allah memberi kita hidup dengan selesa. Tetapi bagaimana dengan orang yang tidak diberi Allah nikmat kekayaan? Sehari-hari hidupnya dirundung derita, berusaha untuk mendapatkan sesuap nasi pun sungguh menyulitkan. Nak dapat sesuap nasi pun sungguh menyulitkan. Itu semua perlu kita ingat, sungguh pun kekayaan ada di sekeliling kita. Masya Allah. Sahabat-sahabat, hidup atas dunia memang kena berusaha. Dulu mak saya cakap, orang nak makan pun kena menyuap dulu. Sebelum menyuap tu, pergi senduk nasi dalam periuk. Sebelum nasi ada dalam periuk, pergi cuci beras dulu. Sebelum kita cuci beras tu, kita beli kat mana? Pakai duit apa? Sebelum kita ada duit tu, kalau petani semua mogok tak nak tanam padi, tak nak buat kerja-kerja melibatkan padi menjadi beras masuk ke dalam rumah kita ni, kita nak makan apa? Masya Allah, semua tu hakikatnya daripada Allah. Sebab tu bila kita doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, ada orang kata pasal apa nak kena wa qina azabannar? Tengah sedap-sedap makan ni. Fikir, terkadang kerana makanan itulah kamu jadi manusia yang tak bersyukur kepada Allah. Allahu Akbar. Wah, makan melampau-lampau. Sebanyak itu makanan, seberat itu juga tulang temulang yang dibuang. Masya Allah, memang tulang temulang nak dibuang. Tapi dalam tulang temulang tu berisi dengan makanan-makanan lain yang kita buang. Allahu Akbar. Saya macam bila pagi tadi terpaksa buang satu makanan tu, muslimat. Kan sebab terlupa nak makan, tak sempat sebenarnya. Rasa bersalah, rasa kenapalah kemarin tak singgah bagi dekat orang, kenapalah, rasa bersalah. Sebab apa? Sebab kita tahu Allah tak suka orang buang makanan ni. Masya Allah.
Jadi segala-gala yang kita nikmati ini hakikatnya bukan hak milik kita yang mutlak. Semua itu adalah pinjaman semata-mata yang merupakan amanah untuk kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Guna mata, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kepada perkara yang Allah suka semata, itu ikhlas. Guna telinga kepada perkara yang Allah suka saja, itu ikhlas. So ikhlas ni sahabat dirahmati Allah, kita nak kata tak buat untuk benda lain, hanya buat kerana Allah, untuk Allah, demi Allah. Macam mana lagi kita nak sebut? Pelbagailah ujian datang dalam hidup kita menguji keikhlasan kita. Akur je. Itu bukan satu keburukan, bahkan di sisi Allah satu kebaikan. Kalau aku tak uji kau macam ni, hang kau duk berbuat ni kerana makhluk lah. Aku nak ajar kau bagaimana bertindak, bertingkah, semuanya mengikut kehendak Allah, dan akhirnya akan timbul keikhlasan dalam hati kita. Kereta besar yang kita miliki, wang yang kita belanjakan, rumah besar yang kita diami, dan apa sahaja yang kita ada bukan milik kita. Bukan milik kita. Kalau begitu, mengapa ada manusia yang bakhil dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, ni sangat deep. Saya tak tahu anda rasa macam mana. Ustazah sebut baca perkataan ini, kalau begitu, mengapa ada manusia yang bakhil dengan nikmat-nikmat Allah? Yang aku duk kedekut sangat tu, mata ni Allah punya. Yang aku duk kedekut sangat ni, rezeki ni Allah yang bagi. Kalau Allah nak tarik sekejap je, habis, hilang. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, mengapa ada manusia yang tidak berterima kasih? Mengapa ada manusia yang tak reti bersyukur kepada Allah, seolah-olah semua itu miliknya? Allahu Akbar. Terasa tak kita sahabat-sahabat? Ada tak aku buat macam tu? Tidak ada sesiapa yang berhak kerana dia yang berusaha untuk memilikinya. Masya Allah. Jangan kita rasa ni kita punya usaha. Begitulah bagaimana Allah hancurkan siapa? Qarun. Kan? Dulunya miskin. Dah banyak kali dah Ustazah cerita. Lepas tu minta Nabi Musa, tolong doakanlah aku ni. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Nabi-nabi ni angkat tangan je, doanya makbul. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, tiba-tiba dipendekkan cerita, Qarun menjadi kaya raya. Qarun menjadi kaya raya dan mulalah dia menjauh. Tak ikut dah kerja-kerja dakwah Nabi Musa. Tak buat dah amal ibadat yang Nabi Musa perintahkan daripada Allah. Subhanallah. Lalu dia makin menjauh dengan Tuhannya. Lalu kawan-kawan, orang kampung yang duk sayang dekat Qarun ni, hey Qarun, dulu kau main taat. Sekarang kenapa semua benda kau tak nak buat ni? Benda-benda yang Allah suka, yang Nabi Musa ketika itu perintahkan, duk ajak kat kita ni. Subhanallah. Kan? Tapi duduk sibuk aku sekarang ni. Ternakan makin membiak. Aku ni busy meeting sana sini. Korang tahu apa? Ni sebab usaha akulah ternakan ni membiak. Dah terlupa. Itu bukan usaha dia. Tetapi Allah yang izinkan untuk kakinya melangkah. Ya, berusaha. Tangannya melangkah. Tangannya menggenggam, mengambil. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tangannya berbuat apa saja usaha. Mata, telinga, semuanya digunakan sahabat-sahabat untuk berusaha. Tapi untuk apa? Jangan sampai semua itu menjauhkan kita dengan Allah. Akhirnya Qarun tenggelam dengan harta-hartanya yang diusahakan konon semata-mata dari dia. Dia dah tak mengakui bahawa semua itu datang daripada Allah. Sebab itu sangat-sangat bahaya. Ada dah contoh-contoh macam ni. Dalam sejarah Islam kalau kita baca, kita jumpa. Tapi sekarang ni kita tak nak cari. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Bila manusia ada perasaan demikian di dalam hatinya, maka jadilah dia orang yang hubbud dunya, cinta dunia, dan bakhil dengan nikmat-nikmat Allah yang dipinjamkan kepadanya. Allah. Lantaran Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan di dalam firman-Nya suratul Isra ayat 27, Al-Isra 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط
Janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu ke lehermu. Ini gambaran orang kikir. Ada orang meminta saja, dia belenggu, dia ikat tangan dia ke pundak leher dia. Allah, Allah, Allah. Dan jangan pula membukanya dengan cara yang seluas-luasnya. Allah pesan, okey, aku tak nak belenggu lagi tangan. Aku nak jadi orang pemurah, seluas-luasnya dibuka. Seluas-luasnya, kalau kita nak kata luas, tak sampailah tangan Ustazah ni sedang luas sentuh kat dinding belah kanan Ustazah ni. Tapi sebab kita kat skrin tak nampak. Seluas-luasnya kita depakan tangan kita. Konon aku tak nak jadi orang bakhil. Aku nak buka seluas. Ini antara contoh macam mana isteri kata, bang tak beri beras lama dah. Awak kan kerja, boleh pakai duit awak lah. Anak-anak tu bang nak masuk sekolah, kasut dah ketat nak kena beli juga. Awak kan kerja, tak apalah pakailah duit awak. Hati-hati muslimin, hati-hati. Itu semua tanggungannya seorang suami, seorang ayah. Tapi sebab nampak isteri kerja, anak-anak pula dah besar-besar, tak apalah tak bagi. So duit dia ada ke mana? Terlebih membuka tangan dengan seluas-luasnya. Gaji baru dapat, panas lagi duit duduk dalam dompet ni. Jom, siapa geng dengan aku open table. Open semua. Kawan dibelanja, semua orang duk ambil kesempatan kat dia. Rupa-rupanya anak isteri merintih di rumah sendiri. Ada sahabat-sahabat, sebab Allah perintahkan nafkah kepada isteri anak tu wajib. Wajib, belanja yang wajib. Yang kita nak sebutkan Allahu Akbar, kalau kita tak beri, maka kita akan dihukum oleh Allah. Itu yang wajib, dan Quran mengajar kita nak bersedekah kepada kaum kerabat yang terdekat. Ini kita nampak melarat kaum keluarga, tapi sebab hati ni ada tak sihat, dendam, sakit hati dengan adik-beradik sendiri, tak payah buka hati nak berterima kasih. Baik aku bagi dekat orang jauh-jauh tu. Dia duduk melutut depan aku, berterima kasih sebab bagi saya 10 kilo beras contoh. Berterima kasih, seronok tengok orang duk paut kaki dia. Seronok tengok orang duk meminta-minta kat dia. Adik-beradik kadang tak minta, tapi dia bukan tak nampak, melarat. Kenapa kita tak datang mendekat tanya? Tersilap, terlampau pemurah, silapnya tu pemurah pula. Sahabat-sahabat, di mata manusia adalah kelompok-kelompok geng-geng. Dia tu bagus lah, lepas gaji mesti belanja kita. Rupanya isteri cebeh je mulut. Tak belanja pun, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Belanja bukan belanja yang sunat-sunat nak bagi gembira ni. Belanja yang wajib dia tak gunakan. Ada sahabat-sahabat dirahmati Allah, apa yang Allah cakap dalam Quran tak ada salah. Allah tak bagi kita kikir, bakhil, sampai ikat tangan kita. Orang datang lalu nak minta sedekah, tunjukkan tabung seolah-olah dia nak cakap, no, aku tak ada tangan, tangan aku terikat kat belakang. Ibarat macam itulah. Ada yang membuka luas tangan, semua orang nak dibagi. Orang nak beli dadah pun dia bagi sama. Tapi anak bini yang sepatutnya dibelanjakan, dia tak membelanjakan. Kita jumpa kan manusia macam ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Betul, walaupun isteri bekerja, suami wajib beri nafkah. Ini Ustazah Minah beritahu. Alhamdulillah. Baik. Menerusi ayat itu, begitu jelas sekali Allah Subhanahu Wa Taala menegah kita bersifat kikir dengan harta yang dimiliki. Jangan duk kedekut bakhil. Telah dijelaskan pada awal tadi bahawa segala nikmat yang kita kecapi ini sekadar pinjaman. Semua pinjaman. Hei suami, jangan duk bongkak sangatlah. Duk belanja kawan-kawan itu, isteri kelaparan, anak-anak kan ketagihan. Ketagihan nak pinjam kasih sayangnya seorang ayah. Sahabat-sahabat, Allah banyak sungguh yang diadukan macam ni. Nanti bila dia susah, kena stroke, kerja dah tak ada, income dah tak banyak, sahabat-sahabat, dia ternanti-nanti mana kawan yang dulu duk ketawa berdekah-dekah dengan aku. Lepas ngeteh, ngemilo pula, ngopi pula, macam-macam lah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Ada je. Kawan tu tak datang saat dia susah. Siapa yang tolong buang najis dia? Isteri. Siapa yang tolong mudahkan urusan dia? Anak-anak. Islam dah susun atur cantik dah kepada orang yang terdekat dengan kamu dulu. Susah payah. Anda tengok rancangan dengar malam tadi. Dia kata ketika dia ditangkap polis semua kan, kawan-kawan semua menjauh. Tak ada siapa pun nak defend dia. Mak ayah datang.
dengan menconteng arang ke muka mak ayah. Ingat mak ayah tak malu kutip anak dekat balai polis ni. Bohonglah mak ayah tak ada perasaan malu, kecewa lagi ditambah. Tak ada siapa cari saya di kalangan kawan-kawan mak ayah juga. Jadi dia boleh menasihat remaja macam mana rasa nak lari daripada rumah, macam mana rasa kita stres kat rumah. Itulah tempat yang paling selamat buat kita. Dan ibu dan ayah itulah insya-Allah yang akan kita cari sampai bila-bila. Dan hubungannya sampai mati takkan putus. Maksud sampai mati takkan putus, doa kita ini yang diharapkan oleh ibu dan ayah. Dan kalau kita yang mati dulu, mak ayah itulah yang ikhlas mendoakan kita. Ibu-ibu yang kematian anak, Masya Allah, saya percaya di setiap helaan nafas mereka adalah doa untuk anak-anak. Sepatutnya begitulah kita, wahai anak-anak yang telah kematian ibu dan ayah. Di setiap helaan nafas kita ada doa untuk mereka. Masya Allah, ini lalu tepi kubur mak pun buat dek je. Bagi salam pun tidak. Islam dah mengajar elok. Lalu tepi kubur bagi salam. Kalau kubur tu adalah kubur mak kita juga, maka kita dah automatically memberi salam kepada mak ayah kita yang dikuburkan di situ. Faham sahabat-sahabat? Untuk kita sekadar yang perlu sahaja. Untuk kita sekadar yang perlu sahaja. Dan selebihnya hendaklah kita bahagi-bahagikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Masa hidup ni lah kita nak bahagi-bahagikan. Kita memang membahagikan setiap bulan. Ni duit bayar loan rumah, ni duit bayar kereta, ni bil air, bil elektrik, ni nafkah untuk isteri, ni untuk anak-anak punya yuran pengajian. Kita memang agih-agihkan. Tapi ada lelaki yang tidak menafkahi. Ada perempuan yang bakhil, ni aku punya, kenapa nak bagi dekat adik-beradik aku pula? Anda nantikanlah saat anda mati tak boleh berbagi-bahagi. Nuh yang menunggu hartamu, orang yang sedang bercakaran. Tak mengagih-agih kita duk buatlah sebelum mati. Tolong duit mak yang dekat bank sekian-sekian tu, tolong diagihkan semua lepas mak mati. Memang ada pahala untukmu, wahai si mati. Kalau si waris menunaikan wasiat itu. Tetapi dia tahan batuk, dia takut Allahumma salli ala Muhammad. Memang ada bahagian mereka, tapi muslimat dirahmati Allah, yang tangan kita sendiri memberi saat hidup walaupun sedikit, itulah yang terbaik. Bukan kita himpun mengharapkan nanti waris kita mengagih-agihkan, tak. Sebenarnya yang Allah pandang adalah yang kita beri pada waktu kita hidup ni. Sebab dia perlukan satu mujahadah. Subhanallah, kan sahabat-sahabat, satu perjuangan berperang dengan nafsu sungguh-sungguh. Kan kalau aku bagi tak cukup pula. Kalau aku sakit bila dah tua nanti macam mana? Faham sahabat-sahabat? Secara tidak langsung sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada setiap hamba-hambanya, terutama yang memiliki lebihan nikmat, supaya bersifat pemurah. Allah. Saya dengan ustaz kan sahabat-sahabat tak habis fikir pasal seorang hamba Allah ni menaja. Ni kalau umrah tabung, umrah tajaan tu biasalah kita duk menabung sehari RM1 tu, muslimat dirahmati Allah. Tapi hak ni dia seorang. Of course lah dengan suaminya kot, mungkin hasil keuntungan perniagaan ke. Menaja 20 orang ke Baitullah. Duit depa. Allahu Akbar. Dia kongsi kegembiraan tu banyak dengan staf saya, ustazah, yang tak pernah pergi Mekah lagi. Ya Allah, ya Allah. Maka ustazah untuk penerbangan umrah hujung Januari, sahabat-sahabat, ustazah tak ada ruang untuk bawa asnaf. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab dipenuhi oleh tajaan individu tu. Tapi nanti next punya asnaf akan ramai semula macam ni. So kita nak kena bijak mengatur, susun. Sebab supaya ada rasa. Ustazah jujur je, ustazah cemburu dengan orang macam tu. Ya Allah, sepatutnya dia boleh beli banglo sebiji lagi kot. Pasal apa dia pergi taja orang? Sebab kesian, dia pun nak merasa macam kita. Subhanallah, ustazah memang cemburu dengan orang macam ni. Allahu Akbar. Bererti kita hendaklah ringan tangan menghulurkan bantuan dan sedekah untuk kebajikan dan amal taqwa. Subhanallah. Amin, amin. Terima kasih. Ya, saya baru semalam rasa tak selesa batuk. Sebab apa ni? Mungkin sebab ustazah tersedak semalam. Kalau tanya ustazah sihat, sihat insya-Allah. Cuma batuk. Batuk ni jarang-jarang kan. Memang rasanya saya rasa 2-3 tahun sekali kot baru kena batuk tu.
Jadi bila batuk tu kita rasa macam mudah semput. Mengenai sifat pemurah. Syukur lepas ni tak ada kelas dah. Lepas ni tak ada kelas sebab Ustazah nak ke Masya Allah, nak jumpa dentist. Subhanallah. Takut sebenarnya. Moga-moga doktor tak kata batuk-batuk ni susah saya nak buat gigi ni. Nanti je lah datang. Kita dah cancel semua kelas mata-mata untuk ni kan. Amin amin Opah Haznah. Kena banyak minum air je lah. Baik, mengenai sifat pemurah ini tidaklah semudah seseorang itu mengamalkannya. Kita sebut sifat pemurah-pemurah, bukan senang nak mengamalkan, sahabat-sahabat. Cabarannya begitu besar. Ini boleh kita buktikan melalui pengalaman yang sama-sama kita lalui. Betul tak? Ya Allah kan. Kita yang berpenat lelah bekerja Ustazah, pasal apa nak bagi ke orang pula? Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tabung tu bukan untuk kita ya, yang bertanya tadi tu. Tabung tu untuk kita menaja orang, bukan kita yang ditaja. Ya Jamilah Bacuk, saya dah siapkan madu. Madu yang mati, bukan madu yang hidup. Amin amin. Sebab bukan apa, kita duk batuk biasa ni pun kalau nak keluar rumah macam berkira sikit kan, nak keluar rumah dalam keadaan batuk ni. Sebab apa? Sebab macam terganggu jugalah muslimin muslimat. Sekarang ni orang dengar orang batuk pun pandang semacam. Ya, doa seorang ibu tidak ada hijabnya. Subhanallah. Seronoklah pula bersembang dengan peminat-peminat surau Al-Ukhwah. Dulu Ustazah hadir kat situ jadi perbincangan. Sekarang ni kita buat apa? Untuk kuliah online. Alhamdulillah. Okay, baik-baik sahabat. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun dibaca kepadanya tentang ganjaran yang akan Allah berikan, sifat pemurah itu masih sukar untuk diamalkan. Sebab tu bagi Ustazah, Masya Allah, bagaimana kita berterima kasih dengan Allah sebab memberi petunjuk, hidayah dan taufik kepada kita. Allah berikan hidayah, panduan, jalan, petunjuk untuk kita disayang Allah. Melalui antaranya bersifat pemurah. Tapi kita ramai je yang tahu sifat pemurah tu disukai Allah, tapi tak kuat untuk beramal dengan sifat pemurah. Dibisik-bisikkan kefakiran oleh syaitan. Hang duk pi bagi semua kat depa, hang sendiri nanti tak boleh nak hidup. Kan biasa macam tu. Jadi sebenarnya belum diberi taufik. Subhanallah. Ini boleh kita buktikan melalui pengalaman yang sama-sama dilalui. Tanyalah hati kita sebanyak mana telah kita derma untuk tabung masjid. Walau nilai wang itu sekadar 10 sen, tidak semudah itu kita memasukkan ke dalam peti sumbangan masjid yang telah sedia ada. Padahal kita sandar dengan majlis ilmu dekat tabung masjid. Tabung masjid tu kalau boleh bercakap, boy sandar kat aku, boleh. Bayar tak boleh. Bayar macam mana? Bukan tabung tu nak berjalan pergi cari makanan. Masuk duit dalam tabung masjid. Kita tahu kapet ni dah lusuh, nanti nak beli baru boleh pakai duit masjid. Subhanallah. Tetapi bagaimana tentang sumbangan sesuatu majlis yang berbentuk maksiat? Wah. Kalau nak beli tiket konsert itu dan ini, seat paling depan RM250, sanggup. Anak mengaji seminggu 3 kali, ustaz datang rumah RM200. Ni apa ni Ustazah? Penunggang agama ke apa? Pula. La ilaha illallah, itu manusia. Ini kebanyakan yang manusia dapat lakukan, malah lebih daripada 10 sen boleh disumbangkan. Itu sebab Ustazah bannerkan dengan izinnya Allah mengilhamkan sehari RM1. Sahabat-sahabat, sebenarnya kan saya ni, orang tanya macam mana Ustazah boleh dapat idea tu. Saya terinspirasi dengan ustaz saya masa saya di sekolah rendah. Saya sekolah rendah, saya ingat lagi, almarhum dah dia, Ustaz Ahmad. Ustaz Ahmad kumpul duit kami 20 sen sehari. 20 sen sehari. Setiap harilah Isnin hingga Jumaat. Kan mak bagi duit belanja 50 sen. Tak pernah pula RM1. Jadi saya ni orang yang paling istiqamah bersama join program Ustaz Ahmad tu. Tiap hari menabung dekat dia 20 sen. Ni saya tak cerita lagi kot kat mana-mana. 20 sen. Kalau 5 hari Isnin hingga Jumaat pergi sekolah, kita dah ada RM1. Seminggu kita dah ada RM4 dekat tangan ustaz.
hujung tahun sebelum cuti sekolah, ustaz bagi duit tu kat kita. Masya Allah, banyak ustaz bagi kat kita sehari 20 sen. Setahun, ya Allah, besarnya pahala. Bila kita nampak duit tu banyak, saya ingat lagi, saya jalan kaki mesti mak pergi BSN. Pergi BSN, itu je lah bank yang ada masa tu kan, Bank Simpanan Nasional. Kan, sahabat-sahabat, Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Pergi bank sendiri tau, cikgu ajar dekat sekolah. Sebab bapak saya tak ada ajar, mak saya buku akaun bank pun tak ada. Allahu Akbar, kesian. Jadi pergi sendiri beratur, isi borang, isi dekat BSN. So bila saya dah habis sekolah, Alhamdulillah, saya ada duit. Walaupun bukan anak orang senang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ada duit. Sebab apa? Sebab duit belanja yang mak bagi pergi sekolah tu, menabung 20 sen dekat ustaz. Jadi ustaz nak ajar kita ni menabung. Maka saya rasa barakah sungguh. Sampai sekarang saya teringat, saya tak ajaklah anda 20 sen. Saya ajak sehari RM1. Bayangkan, Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma salli ala Muhammad. Betul mizan wuk, subhanallah, itu berlaku. Demikian pemurahnya hati kita bila dapat menyumbangkan wang untuk majlis-majlis maksiat. Semoga bukan kita. Tetapi untuk sumbangan amal taqwa susah sekali. Benda yang boleh menambahkan ketakwaan kepada orang sangat susah. Ini menunjukkan hati kita masih banyak hijab, iaitu sifat mazmumah yang menyebabkan sifat pemurah tiada bertegak di dalam hati kita. Allah, 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 sahabat. Kalau kita baca statement yang macam ni, kita tak rasa dipukul-pukul ke? Tak terpukul ke hati kita? Ya, benda maksiat kita sanggup berhabis duit banyak-banyak. Tapi benda yang menyebabkan takwa kepada Allah, kita tak sanggup pun berhabis duit. Allahu Akbar. Kalaupun kita menderma untuk masjid atau anak-anak yatim, niatnya untuk dapat pujian dan sanjungan, tetapi bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala atau tuntutan agama. Berlaku juga, dia bagi banyak, tapi bukan untuk tuntutan agama. Tapi biar orang tahu aku yang bagi ke anak yatim ni sampai siap rumah dia ni. Itu bahaya juga. Okay? Selagi inilah bentuk sifat hati kita, maka kita perlu bekerja kuat untuk mendidiknya sehingga ia dapat dihalalkan kepada jalan-jalan amal taqwa. Macam mana nak didik hati? Kita tak mampu nak beli ilmu 1 kilo kat pasar, tak ada. So kita kena dengar banyak majlis ilmu, istiqamah, berkawan dengan orang-orang soleh. Kita pelik tengok bila berkawan dengan seorang ni, kita belajar daripada dia. Kalau orang makan tu dia sibuk nak belanja, dia berebut belum habis makan, dia dah bangkit pergi kat kaunter tolong bayarkan. Kalau nampak tabung-tabung, terus masuk, tak banyak cakap, tak tengok pun berapa ringgit lagi dalam dompet. Kalau nampak orang susah, dia tak fikir dah sindiket ke apa ke. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dia tipu aku, tahulah Allah nak buat macam mana. Itu dalam kepala dia. Dia nampak macam orang susah, dia tak berkira. Kita tak punya hati yang begitu. So kita nak belajar. Okay? Kita tengok sahabat-sahabat dirahmati Allah. Untuk itu, kita perlulah melatih diri memiliki sifat pemurah dengan memulakannya memberi secara istiqamah, walaupun sedikit. Itu yang Ustazah sebut, subhanallah. Coil Pop, apa khabar? Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Kak Nazar ada lagi, boleh kot bagi nombor telefon Ustaz Azwan. Sebab ada yang tanya ni, Masya Allah, tabarakallah, untuk sehari RM1 tu. Subhanallah, banyak sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita belajar daripada tabung itu. Sebab orang yang sepatutnya menerima. Kita dapat lihat bagaimana puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Siti Fatimah. Sayyidah Siti Fatimah yang hidupnya miskin, namun setiap hari dia dapat memberi sedekah sebutir kurma. Sebab itu sahabat-sahabat, mungkin di kalangan kita ada yang kata contohnya RM1 sehari tu banyak tu Ustazah. Sebulan RM30 lepas bayar duit bas sekolah anak saya. Faham sahabat-sahabat, faham? Tapi Allah tak memandang dengan RM semata. Tengok Fatimah tak punya duit. Fatimah tiap hari bersedekah sebutir kurma. Kalau time dia ada, taklah dia bagi sebutir. Time dia tak memiliki, dia bagi sebutir. Hatta biasa je bagi keluarga Nabi, sebutir ni dia belah lagi 2.
Satu dia makan untuknya, satu lagi dimakan oleh orang yang dia nak sedekahkan. Sentiasa merasa kalau aku susah, pasti ada orang lain yang lebih susah. Mencari siapa orang yang dia nak tolong, bukan dicari oleh orang yang minta pertolongan. Ini akhlaknya Nabi SAW. Kadang-kadang dia memberi kepada orang lain meskipun ia memerlukan. Hak dia perlu benda tu, tapi dia boleh bagi ke orang lain. Itulah Nabi sebut yang paling indah sedekah ni apa? Adalah yang kita beri tu barang yang kita masih perlu, barang yang kita masih sayang. Ustazah, boleh tak kalau saya sedekah barang-barang terpakai? Terpakai boleh, tak ada masalah. Bagi kita terpakai, tapi bagi orang yang memerlukan, ia sangat bermakna. Sangat bermakna. Sebab itu sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau kita nak bersedekah kepada orang kaya, kita jangan sebut sedekah. Kita sebut hadiah. Kalau kita sebut hadiah, muslimat dirahmati Allah, perkara apa sahaja. Kasih. Kalau kita sebut hadiah, muslimat dirahmati Allah, benda yang memang ada pada diri kita, kita nak hadiah. Adakah kalau kita bagi hadiah ke orang campak? Ish, bagi hadiah kat aku air mineral je. Contoh. Bagilah cendol ke, kan, ABC ke, best sikit. Orang tak boleh pertikai kalau hadiah. Okay, jadi si kaya ni merasa ukhuwahnya semakin indah, cantik. Dia tu, walaupun dia orang miskin, setiap kali jumpa, ada apa sebutir kurma bagi kat saya. Masya Allah. Apatah lagi kita bertemu dengan orang yang memang layak kita beri sedekah. Orang yang lebih susah daripada kita. Masya Allah. Kita nampak orang-orang ini sangat memerlukan. So kita berikan. Okay? Kadang-kadang dia memberi kepada orang lain meskipun ia memerlukan. Ini sifatnya Sayyidatina Fatimah. Inilah caranya puteri Rasulullah SAW melatih dirinya supaya bersifat pemurah. Dia latih diri supaya bersifat pemurah dengan sebutir kurma sehari. Orang tanya, Ustazah, macam mana kita nak latih diri kita supaya suka bersifat pemurah? Jawapannya bagi Ustazah, sehari RM1. Sahabat, sebab ramai je orang jumpa Ustazah, 1000 Ustazah saya bank in. Alhamdulillah, terima kasih, semoga membantu saudara-saudara kita. Tapi minta maaf lah, tak dapat jiwa istiqamah. Tak rasa lazatnya dalam bersedekah. Sebab setiap hari kita menjadi pemudah cara kepada orang lain. Setiap hari walaupun sedikit. Istiqamah. Bukan susah sahabat-sahabat. Contohnya kalau rumah taman. Ada guard. Sebelum kita keluar daripada rumah, keluar bekerja apa. Kan ada guard. Kat rumah tadi kita minum apa? Kita minum, ni sahabat saya hantar. Teh panas. Kan sahabat-sahabat. Teh panas ni bercampur dengan madu kelulut. Tu dia. Bercampur dengan serai, bercampur dengan lemon. Jadi sedap kat tekak tu. Subhanallah. Jadi, muslimat dirahmati Allah, kita tahu lah aku nak bagi apa, nak keluar rumah ni malam sekejap baru balik. Kita tak ada apa nak bagi. Singgah dekat pondok guard tu, kita bagi sebotol air teh yang kita duk minum segelas tadi tu, kita masuk dalam botol bagi kat dia. Makasih kak, panas lagi ni, sedap saya minum. Kita pun senyum je bawa kereta. Bahagia kalau kita memberi. Kita senyum je bawa kereta. Sebab apa? La ilaha illallah, betul lah apa yang Allah ajar, yang Nabi suka kat kita ni. Aku tak rasa susah pun bancu air. Tadi satu lagi 3-in-1 je pun. Masuk dalam botol, pergi hantar dekat pakcik guard tu. Dia dah lah pukul 4 pagi, 5 pagi tadi mungkin dah bekerja. Tak dapat air panas. Kita lalu. Benda tu tak susah, tak luak duit kita sangat pun sahabat-sahabat. Tapi tiap hari sampaikan guard, ada je lah puan ni nak bagi kat saya, malu saya. Lah bukannya benda banyak pun. Saya goreng nasi tadi, saya letak sikit dalam tipuan untuk pakcik guard. Tak pakcik guard punya rezeki pun kita bawa pergi pejabat. Kita kirim ke anak-anak kita pergi sekolah. Ni mama gorengkan nugget banyak ni, tak habis kalau makan seorang. Nanti panggil kawan, bagi kat kawan rasa sekali. Masya Allah, budaya ini hari-hari anda buat, anda akan rasa pelik dengan diri anda. Anda takkan lena tidur kalau sehari anda tidak memberi. Memberi apa sahaja. Termasuklah bercakap yang baik-baik. Sebab Allah yang kata qaulu ma'ruf, bercakap yang baik ini adalah sedekah. Kita tak mampu nak bersedekah, nak bancuh air macam Ustazah cakap tadi pun, beratlah bagi saya Ustazah. Balik-balik rumah, kucing jiran sebelah berak depan pintu rumah kita.
Macam mana nak cakap yang baik ni Ustazah? Hari-hari ni masalahnya. Hari-hari, sahabat. Semoga rumah Ustazah tak kena macam tu lah. Sebab Ustazah, kita tahu diri kita macam mana, takut hilang sabar bab-bab macam tu. Tapi bila kita tahu, ya Allah teruknya aku ni, tak boleh istiqamah dalam kebaikan, baca sirah. Baca kisah-kisah sahabat. Yang Ustazah terkesan sangat dengan seorang Yahudi, seorang sahabat yang baik sangat dengan jirannya. Hari ni ke besok Ustazah cerita, hari ni ke minggu depan Ustazah cerita dalam Radio IKIM. Sebab apa? Cerita tu Ustazah jumpa dalam kitab Wasiat 4 Imam. Masya Allah, dia berjiran dengan seorang Yahudi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Yahudi ni memang duk dengki dengan orang Islam. Duk sebelah rumah dia pula. Apa dia buat? Dia buat saluran najis. Saluran najis ni semata-mata lalu depan rumah orang Islam tu. Kalau kita macam mana? Kita nampak air di lori sampah lalu, dia press air kotor di depan rumah kita pun kita dah buat report macam-macam, pengotor-kotor semua kan. Tapi orang ni, jiran Yahudi, dia setiap hari melalukan air najis di hadapan rumah dia, dan setiap hari dia membersihkan dengan senyum tawa ria. Saya kata, ya Allah Tuhan, sabarnya. Masya Allah sahabat, inilah yang jiwa dimiliki oleh Rasulullah. Tiap hari orang duk tabak duri di jalanan, najis, air najis terkena pakaian Nabi. Nabi pergi juga masjid. Satu hari kawan ni tak pergi masjid, tak nampak kat masjid. Bukan tak nampak kat masjid, tak ada duri-duri air najis tu, tak ada. Rasulullah confused. Hari ni tak ada pula. Si Fulan tu duk bagi letak keburukan dekat jalanan aku ni. Dia sakit ya Rasulullah. Tak banyak cakap, Nabi jom kita ziarah dia. Uish, kalau kita dengar, takkanlah nak ziarah dia. Dia yang buat jahat. Patut baguslah, lebih baik dia tak ada atas muka bumi ni. Tapi Rasulullah tidak begitu. Sebab perbuatan baik itu, bercakap baik itu adalah sedekah. Anda faham ya, kadang-kadang kita diuji rasa nak menyeringai je kan. Kita dah kemas-kemas anak sepah kan. Memanglah kita tak boleh biar. Nanti kan itu jadi tabiat, dia suka bernyepah-nyepah kan. Tapi jangan marah saat marah. Sahabat-sahabat, hadiahkan dia kata-kata yang baik. Kan, ya Allah, anak ibu baru balik kerja kan. Tak kesian ke dekat ibu? Kalau kakak lepas main, kakak ajak adik-adik kemas sama-sama. Ibu balik kerja, ibu nak masak lagi semua. Lepas tu nanti kakak, sorry ibu, besok kakak ajak adik kemas barang, kemas mainan. InsyaAllah sahabat-sahabat, kata-kata yang baik kita tadi tu jadi sedekah dan akan sampai kepada hati orang yang mendengar. InsyaAllah mudah untuk dia berubah. Tapi kalau kita marah-marah, kata-kata itu dah tak layak disebut sebagai nasihat. Maka tak layak disebut sebagai nasihat, itu bukan sedekah. Kata-kata yang layak hari-hari bila bercakap yang baik-baik je, itu boleh dipandang sebagai sedekah. Anda faham ya? Masya Allah, tabarakallah. Tentunya banyak jawapan dan banyak pun alasan yang semua itu ingin melepaskan diri daripada tanggungjawab itu. Okey, Allahu Akbar. Masa. Baik, melatih diri bersifat pemurah adalah satu amalan yang amat menekan jiwa. Kan amat menekan jiwa. Kenapa ni? Jiwa akan menderita dan perasaan jadi serba salah. Maklum saja, sesuatu yang hendak diberikan pada orang yang berhak menerima adalah hasil penat lelah kita. Betul kan? Nak bagi kat orang, aku bersusah payah nak dapatkannya ni. Walaupun RM1. Macam itulah sahabat-sahabat. Apatah lagi harta yang hendak kita berikan itu adalah harta yang paling kita sayang. Walau bagaimanapun, harta yang kita sayang dan himpunkan itu adalah satu ujian kepada orang beriman. Subhanallah, Allah menegaskan dalam firman surah At-Taghabun ayat 15, Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kekayaan kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Fitnah ni sebenarnya bukan fitnah yang macam kita duk dengar orang duk kata saya buat jahat padahal saya tak jahat, Ustazah contoh kan. Fitnah di sini bermaksud ujian atau cubaan. Sebab hidup ni takkan lari daripada cubaan dan ujian. Dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar.
Sebab tu nak membina sahsiahnya anak-anak bukan mudah, sahabat-sahabat. Nak jaga harta kita, bukan kita yang tunduk pada harta, tapi kita mudah membelanjakan harta. Itu pun bukan mudah. Jadi itu merupakan ujian, kata Allah. Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah. Ya, Husna Ismail, insya-Allah semoga sukses, subhanallah. Jadi bagi orang yang sukar untuk menderma, maka hendaklah berusaha mendidik diri dengan melazimkan menderma setiap hari. Ustazah saya banyak kongsi tentang sahabat-sahabat setiap kali dia pergi masjid, setiap hari singgit. Itu amalan almarhumah bonda Ustazah. Dia RM2 lah, saya ingat lagi RM2. Memang kau kalau pergi mana-mana ada duit kecil main tukar dengan mak. Rupanya duit singgit-singgit tu untuk masuk dekat tabung masjid setiap kali dia pergi masjid RM2. Saya tak kata setiap waktu lah, tapi yang pastinya setiap hari memang RM2. Kadang-kadang saya usik, Allah mak ni dulu kini selamanya RM2 je, lebih lah sikit. Rupanya muslimat dirahmati Allah, kan kalau tabung tu boleh bercakap pun makcik RM2 dah datang. Gelak mak saya. Aduh, mak bagi RM2 je, lebih lah sikit mak. Macam tu kan sahabat, kadang-kadang usik dia, Allah rindunya sahabat-sahabat. Tapi dia istiqamah. Apa hasil istiqamah yang saya belajar? One day dia terlupa duit RM2 dia, kan? Kemudian dia buka beg. Alah, tak bawa duit lah pula. Rasa macam ada hari tu dalam beg ni selit-selit. Tengok-tengok hanya ada RM50 je. Kan situasi ni boleh berlaku pada siapa saja. Alamak, RM50 je, tapi aku ni tak sedap pula. Tak sedap lah tak masuk dalam tabung masjid sebab hari-hari masuk. Maka dia akan masuk duit RM50 yang terselit dalam beg tu ke dalam tabung. Balik dia senyum sorang-sorang. Dulu aku ni kedekut betul lah nak bagi, apatah lagi RM50. RM2 pun tak. Tapi sebab aku paksa diri aku hari-hari RM2. Allah wujudkan rasa dah tak sayang dengan duit RM50. Yang penting aku buat, yang penting aku bagi. Tahulah nanti Allah nak ganti macam mana. Hilangnya RM50 tu masuk ke dalam tabung, di sana Allah akan beri kepada kita hasilnya. Hilangnya RM2 beli secawan ayak, satgi ustazah minum, muslimat dirahmati Allah, ayak pun habis, minta maaf sebut, kita flush je dalam jamban. Habis. Tapi yang kita belanjakan ke jalan Allah, itu yang akan menunggu kita, melambai-lambai kita di kampung akhirat Allah saat kita tak boleh minta tolong dengan sesiapa. Ini ajaibnya sedekah. Sebab tu ustazah kata mulakan RM1. Macam ustazah galakkan anak-anak murid ustazah baca Quran. Tolong jangan ada hari tanpa Al-Quran. Sehari satu ayat pun cukup. Mungkin di sana ada asatizah yang apa ngajar orang suruh baca satu ayat je. Suruhlah baca satu muka surat. Sebab ustazah dah ada anak murid yang, makasih ustazah, sekarang saya faham kenapa ustazah suruh baca sehari satu ayat. Kenapa ustazah tanya? Rupa-rupanya ustazah kita jadi macam orang ketagih lah ustazah. Kan saya rasa macam tak fair lah saya baca satu ayat je, saya baca satu muka lah. Macam tu sehari RM1, sehari RM2. Bila kita dalam keadaan lah tak ada pula duit kecil, ringan je tangan kita bagi yang banyak. Kalau kita tak latih dengan yang sedikit dulu, memang hidup lah kita nak terus buat yang besar. Faham ya sahabat-sahabat dirahmati Allah, subhanallah. Jadi orang yang sukar untuk menderma, maka hendaklah berusaha mendidik diri dengan melazimkan menderma setiap hari. Tidak semestinya menderma itu dengan jumlah yang besar, asalkan harta yang didermakan itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Lakukan seterusnya sehingga hati kita menjadi lazat dengan amalan itu. Sama tak macam Ustazah Zai selalu cakap? Sebab saya dah baca kitab ni berulang kali sahabat-sahabat. So saya terasa kalau kenapalah aku tak boleh nak buat sehari RM1 ni, sedangkan orang lain, rupanya bila kita lazimkan dengan yang sikit, mudah kita nak buat yang besar. Bagi orang lain, apatah lagi yang besar, yang sikit payah sebab dia tak start. So jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Bersedekahlah sehingga kita kaya. Ini pesanan almarhum Tuan Guru Harundin. Masya Allah. Untuk merasakan lazat amal ini, memakan masa yang agak lama. Tetapi hendaklah lakukan dengan cara istiqamah. Mudah-mudahan dengan adanya sifat pemurah itu,
Allah menjadikan ia pakaian hidup kita. Apa maksud pakaian ni? Kalau tak beri, rasa tak sedap. Macam cerita yang tadi tu, tiap-tiap hari memang bagi RM2, RM2. Lepas tu satu hari ni lupa pula nak siapkan duit RM2 dalam poket. Lepas tu tak sedap hati kalau tak bagi. Belik-belik rupanya ada duit RM50 dalam beg. Bagi je walaupun RM50. Subhanallah, sebab kita dah rasakan bersedekah itu sebagai pakaian indah. Anda faham, sahabat-sahabat dirahmati Allah? Masya Allah, tabarakallah. Sehubungan dengan itu, melalui hadis-hadis banyak menyatakan ganjaran orang-orang yang mengamalkan sifat pemurah ini. Di antara hadis itu ialah seperti dinyatakan, Masya Allah, 2 kelakuan yang dicintai Allah ialah akhlak yang luhur dan murah hati. 2 kelakuan yang dibenci oleh Allah iaitu akhlak yang jahat dan kekikiran, bakhil. Andai kata Allah menghendaki bagi diri seseorang itu kebajikan, didorongkannya agar ia menunaikan keperluan-keperluan orang ramai. Masya Allah. Kalau Allah nak seseorang tu jadi baik, Allah akan dorongkan dia untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat untuk orang lain. Sebab tu Ustazah Zai cuba wujudkan grup demi ummah kerana Allah. Untuk muslimat. Supaya ada jiwa apa yang kita buat ni bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk ummah. Kerana Allah pandang. Tak sama pahalanya kalau ibadah untuk diri sendiri, semata-mata aku sembahyang untuk aku, puasa untuk aku, zakat untuk aku. Tapi sedekah untuk siapa? Melibatkan ummah. Terbina masjid, terbina rumah anak yatim, ni indah. Masya Allah. Terakhir, sabda Nabi SAW, orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga, tetapi jauh dari neraka. Masya Allah. Manakala orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, tetapi dekat dengan neraka. Orang jahil yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada orang alim yang kikir. Anda faham? Saya cuba ambil gambar lagi, saya masuk Facebook saya. Ingatlah bahawa penyakit yang paling parah sekali ialah kikir. Penyakit yang paling parah sebenarnya adalah bersifat bakhil. Maka kenapa kita nak bakhil kedekut? Sedangkan yang kita bakhilkan itu adalah miliknya Allah. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? So jangan bersifat bakhil. Dan jangan menyebarkan seluas-luasnya tangan, rupa-rupanya tersilap memberi. Orang yang sepatutnya kita memberi, nafkahi, belanja wajib, semua kita tak buat. Kita berpoya-poya pula dengan duit yang kita ada. Saya sedekah tu yang isteri marah. Sedekah kat siapa? Sedekah dekat janda. Janda tak pernah hina, dia mulia. Tapi sikapnya orang, abang kenapa pergi dekat situ? Orang tu kan tengah terlibat dengan maksiat. Kita kalau pergi kat situ, tak ada mahram dia siapa-siapa di sekeliling. Contoh, berdua-duaan je dengan abang ni, apa buat tu? Nak pergi hantar sedekah, banyak lagi cara lain kan. Waktu duduk gaduh dengan isteri, sahabat-sahabat. Ampun maaf, kita dah habis masa dan Ustazah nak ke stesen IKIM FM. Sebenarnya rakaman, tapi Ustazah kena adalah untuk melihat, menonton, mendengar. Okay? Ampun maaf, terima kasih Surah Al-Ukhwah. Terima kasih semua yang bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi